Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita sambung pelajaran kita pada muka surat 62. Kita nak habis dah buku ni. Lepas ni kita akan masuk buku yang lain. Okey. Contoh lafaz niat solat berjemaah. Contoh lafaz niat solat berjemaah. Okey, macam mana niat dia? Sama tak dengan solat biasa? Ada perbezaan sedikit. Kita tengok yang pertama. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi ada perbezaan pada perkataan ni. Imaman. Kalau solat sendirian, kamu baca adaan. Jadi kamu tukar dekat sini. Yang menjadi imam, tukar dekat sini. Imaman. Yang kedua, niat makmum. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sama juga. Tukarkan perkataan adaan kepada makmum. Maknanya bila kamu salat berjemaah, siapa yang menjadi imam, baca imaman. Siapa yang menjadi makmum, baca makmuman. Kalau seorang, adaan. Tengok ni. Maksud dia, sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Nak bagi tahu imam. Yang kedua, sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Nak bagi tahu yang kita ni salat fardu zuhur secara berjemaah, sama ada menjadi imam ataupun tidak. Okey. Kalau tak niat ni boleh tak? Boleh, tetapi hanya mendapat pahala seorang diri, pahala solat sendirian. Kalau kamu tak niat imam ataupun makmum, kamu niat adaan kan. Adaan, maka kamu hanya mendapat pahala seorang diri. Okey, jadi niat ni kena baca. Tak wajib. Kalau kamu lafaz niat dekat mulut tu tak wajib, tapi yang wajibnya dekat dalam hati. Okey. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi pada hikmah solat berjemaah. Apa hikmah solat berjemaah ni? Yang pertama, mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Nampak ni, 27 kali ganda. Kalau kamu solat sorang-sorang, satu sahaja pahala, tapi kiralah 1 darab 5. Solat subuh 1, zuhur 1, asar 1, maghrib 1. 1 darab 5 berapa? 5 pahala je kamu solat. Tapi berbanding 27 darab 5. Satu hari 5 waktu. 135 kalau tak silap. Kamu kira lah 27 darab 5 berapa? Okay, itu pahala solat secara berjemaah. Okey. Kemudian yang kedua, dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Dia bezalah kalau kamu solat seorang ni. Kita ni kalau buat apa-apa pun seorang diri kita lemah. Tapi kalau kita buat ramai-ramai kita kuat. Macam mana? Contoh kalau kamu pergi perang. Pergi perang kan. Seorang lawan dengan 3 orang. Contoh. Boleh menang tak? Tak boleh. Jadi kena 3 lawan 3 baru adil. Baru boleh menang. Macam tu juga salat. Kalau kamu seorang diri, kamu tak kuat. Pahala pun sikit. Jadi kena ramai. Kena buat ramai-ramai. Apa-apa pun disuruh kita buat beramai-ramai. Nabi SAW kata, dia tidak pernah buat 3 perkara seorang diri, iaitu solat, makan dan musafir. Kena buat berjemaah. Kemudian yang ketiga, melatih hidup berdisiplin. Kenapa berdisiplin? Okey, dari segi masa dan disiplin masa. Contoh, Zuhur pukul 1.30. Contoh, masjid dah bunyi dah azan. Jadi kita kena ikutlah masjid. Kena pergi masjid pukul 1.30. Kalau tak, imam tak tunggu. Jadi itu disiplin dari segi masa. Tak sama kalau kita solat seorang ni, kita nak solat pukul 2 ke, pukul 3 ke, jadi tak disiplin dah masa kat situ. Itu masa. Kemudian yang kedua, disiplin dari segi apa lagi? Saf.
Saf. Sad, fa, saf. Kalau solat berjemaah kena luruskan saf dan rapatkan saf. Lurus. Kalau tak lurus, tak disiplin. Itu mengajar kita untuk berdisiplin. Okey. Yang keempat, menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat. Okey. Macam mana sama rata dalam masyarakat? Seperti contoh, dalam satu saf tu, ada tak dia tulis saf ni untuk orang kaya sahaja? Saf yang kedua untuk orang miskin. Saf yang ketiga untuk orang cantik. Ada tak? Tak ada. Jadi dalam satu saf tu, kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu cantik ke, semua duduk dalam satu saf, dalam satu masjid. Dia tak kira kamu putih ke, kamu hitam ke. Semua dalam satu saf. Itulah maksud dia sama rata dalam masyarakat. Islam ni tak membezakan kita ni umur berapa, kita duduk dekat mana. Semua sama. Yang bezakan hanyalah takwa. Okey. Tengok kotak hijau ni. Tahukah anda, sesiapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah solat separuh malam. Dan sesiapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah solat seluruh malamnya. Kita solat isyak berjemaah, lepas tu kita tidur. Pahala kita solat isyak tu berjalan sampai separuh malam. Seolah-olah kita semayang separuh malam, padahal kita tidur. Kemudian siapa solat subuh berjemaah, seolah-olah dia solat sepenuh malam. Macam tu lah. Solat isyak berjemaah. Lepas tu solat subuh pula berjemaah. Pahala seluruh malam. Solat isyak jemaah, lepas tu tidur sampai subuh. Solat subuh berjemaah pula. Seolah-olah kamu solat satu malam tu. Walaupun kamu tidur, tapi pahala kamu berjalan. Okey. Istiqamah menunaikan solat isyak dan subuh secara berjemaah. Tak kisahlah solat isyak ke, solat subuh ke, solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke. Kamu dituntut untuk solat secara berjemaah. Wallahu'alam. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Niat dan hikmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.